Jadi tuan-tuan, tayangan video daripada Aiko kita tadi, ni sebahagian daripada Mak Lutfi kita. Jadi semua dapat tengoklah bagaimana Mak Lutfi ni dia punya kreatif dia, tuan-tuan, hebat. Sebab tu dia cakap dia macam orang tabligh tu datang rumah, ketua nak minta derma nak menziarah, buat tak buka dia. Itulah ada dalam video dia tadi. Jadi soalan yang terakhir lah, sebabnya saya dapat banyak sangat soalan ni, tuan-tuan. Jadi tak tahu nak pilih yang mana satu. Jadi yang sempat lah, kepada yang tak sempat tu minta maaf sangat-sangat. Jadi soalan yang terakhir ditujukan kepada imam muda kita. Bagaimana mahu, Assalamualaikum, bagaimana mahu menjaga ikhtilat dengan bukan mahram di alam maya dan realiti terutamanya di alam persekolahan. Saya kira ni daripada anak muda kita lah. Jadi soalan sekali lagi, Assalamualaikum, bagaimana mahu menjaga ikhtilat dengan bukan mahram di alam maya dan realiti terutamanya di alam persekolahan. Jadi kita mohon penjelasan daripada Imam Muda Ashraf. Baik, tuan. Saya pernah pergi sekali di Jerusalem, di Baitul Maqdis. Belakang Masjid Al-Quds tu ada Wailing Wall. Nak pergi Masjid Al-Aqsa. Wailing Wall, tempat yang orang Yahudi, Jews semayang. Dia baca buku, dia baca kitab dia. Dia baca kitab, kemudian dia itu semayang dia. Tapi yang spesialnya waktu saya pergi itu, ni Yahudi. Tempat lelaki satu kawasan, kemudian di situ dia ada satu blok penghadang yang tinggi, itu kawasan untuk perempuan. Saya nak cerita ni, orang Yahudi pun dia jaga ikhtilat, dia jaga batasan lelaki dan perempuan. Satu, tapi sebenarnya hakikatnya orang muda ni dia tak boleh nak. Itulah abang. Abang kalau pergi shopping kompleks, abang tengok slipper je ke ataupun tengok ke depan? Cakap tu bang. Contohlah. Kalau kita jalan ke mana-mana, kita tengok bawah tu, kita tengok depan. Di universiti, tegur tak kawan perempuan? Tegur. Kadang-kadang kita nak tunjuk ke orang, saya minta maaf lah, cakap dia ada benda yang membuatkan orang muda kadang takut nak berubah. Kadang-kadang orang muda takut nak berubah bila mana orang anggap nak berubah jadi baik kena jadi skema. Baik tak semestinya skema. Tahu tak skema? Tahu kan skema? Assalamualaikum makcik, saya nak nasi goreng fataya wahid. Saya hijrah makcik. Wahid halalan tayyiban mubarakan fi. Makcik kata awak dia cakap bahasa Arab. Sana ilwah makcik, sana ilwah. Contohlah kan, dia membuatkan orang muda nak berubah jadi baik. Dia rasa risau kalau jadi baik kena jadi skema. Jumpa orang saja. Semuanya sesungguhnya. Dia tak ada masalah kalau nak cakap macam Mak Lutfi. Betul tak? Bob boleh, tak ada masalah. Dan taklah sampai kita ni orang muda membuatkan orang tu rasa nak jadi baik sehingga orang itu jadi skema, itu salah. Tapi dari sudut ikhtilaf, baik. Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim. Hendaklah kamu menundukkan pandangan kamu. Digunakan dalam tafsir Qurtubi, digunakan min. Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim. Min bermaksud bukan kita tunduk tak tengok terus. Min itu bermaksud tunduk sebahagian. Maksudnya kita tunduk, kemudian kita nak tengok, kita nak cakap, nak beli barang, handphone ni berapa ringgit, okey sekian-sekian. Bila dah sampai tahap tengok nak beli handphone ke nak beli orang, maka tunduk balik. Itu dimaksudkan tunduk pandangan. Bukan sampai nak beli makcik goreng pisang satu makcik. Satu ringgit ke satu? Berapa banyak ni? Banyak ni cukup. Banyak mana makcik? Nak tengok-tengok pun tak mau. Pasal apa tak mau tengok makcik? Tunduk pandangan makcik. Tak payah sampai tahap macam tu. Dia dimaksudkan min itu tunduk pandangan, contoh. Dan pergaulan, al-aslu fil ikhtilaf haramun.
aslu, ni kaedah. Asal bagi percampuran lelaki dan perempuan itu haram, melainkan ada sebab-sebab tertentu. Contoh, nak minta benda, nak minta kerja sekolah, nak jumpa, nak bagi tahu sesuatu benda, tak ada masalah. Bergaul dalam internet dengan kawan perempuan, contoh pengurusi ustaz kita, yang perempuan hantar mesej dekat ustaz, Assalamualaikum Ustaz Fakri. Hai, ikhtilat dalam handphone. Dah, itu bukan ikhtilat. Assalamualaikum Mak Lufi buat apa? Besok kita ada kerja, nak buat sekian. Itu bukan ikhtilat. Itu ada sebab. Tapi Assalamualaikum Mak Lufi, sesungguhnya aku merinduimu Mak Lufi. Akan kubukir namamu di atas ketul batu Mak Lufi. Lalu ku ambil batu tersebut dan ku campakkan ke kepalamu Mak Lufi. Baru kau tahu betapa rindunya, betapa sakitnya rinduku padamu Mak Lufi. Yang itu bahaya. Yang tu baru ikhtilat. Orang muda baru tingkatan 1 ni, baru dikantoi lah. Tingkatan 1 budak tahfiz, tuan-tuan, tahfiz 1 hari 8 jam macam Quran. Ini tahfiz full time. Anak murid lagi tu, ustaz kawan, ustaz dia ustaz saya, ustaz dia kawan saya. Rampai handphone baru umur 13 tahun, hantar dekat girlfriend. Ya Allah, kat girlfriend dia tanya, wahai kekasihku. Ya Allah, kekasihku. Panggillah baby, kan? Wahai kekasihku, aku wahai kekasihku, engkau tahu tak bagaimana perasaanku terhadapmu? Yang perempuan tu tak poyo macam tu. Perempuan tu jawab, tak tahu. Kalau kau nak tahu, pejamkan matamu. Perempuan tu kata, pejam dah. Ni WhatsApp. Pejam dah. Apa yang kau lihat, wahai kekasihku? Perempuan tu kata, tak nampak apa-apa, gelap ya? Lalu lagi tu jawab, wahai kekasihku, inilah perasaanku terhadapmu, gelap tanpa dirimu. Tingkatan 1. Ngaji tahfiz. Yang tak tahfiz tak tahu lah. Tapi ini cerita dia, orang muda. Yang tu dipanggil tahta'na bil qaul. Ini dipanggil tahta'na bil qaul. Apa maksud tahta'na bil qaul? Ayat power. Melembutkan perkataan, melunakkan perkataan, menarik perhatian dengan perkataan. Kita nak beli sayur, tak ada masalah. Makcik, akak bagi sayur 2 kilo. Tak ada masalah. Sayur 2 kilo. Tak apa, akak bagi kubis 2 kilo. Berapa ringgit? Okey, sihat kak? Okey, tak ada masalah. Okey, itu simple. Tapi nak tanya, tak mau tanya lah. 019. Nak phone terus. Contoh, cantik mata. Itu tahta'na bil qaul. Beli sayur hukumnya harus, tapi tahta'na bil qaul. Dia melembutkan, melunakkan. Itu yang tak boleh. Sembang-sembang biasa dalam internet tidak menjadi kesalahan, tapi dia bermula. Dan kalaulah dia anggap, dia tahu, dia mulakan hai itu, hey itu, why, angkat tangan, senyum, apa dia yang bulat-bulat tu kan? Smiley kan, dia bermula tu dengan tujuan, aku bagi yang ni dulu, nanti aku nak mulakan ayat-ayat power. Maka smiley itu juga termasuk kepada benda yang tak boleh, kerana ianya termasuk dalam wala taqrabuz zina. Dia cuba nak menghampiri, dia nak mula ada niat tak baik. Allahu a'lam bissawab. Dia faham tak? Cepat sikit. Jadi alhamdulillah, setelah demikian tadi penerangan yang terperinci sehingga semua yang dapat faham dengan jelas bagaimana percakapan yang saya kira semua dapat memahami lah, daripada adik-adik, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Jadi di sini ada satu pengumuman yang terakhir. Selepas daripada solat Isyak ni, kita ada jamuan makan lah. Jadi tak lengkap majlis kalau tak ada makan ni tuan-tuan. Lapar ni. Jadi perempuan, pengumuman lah ni, pada muslimat makan di dewan makan di tepi menara masjid, dan kepada muslimin dekat koridor masjid. Koridor dia bagi kita kan, koridor pun koridor lah kita kan. Jadi mudah-mudahan perhimpunan kita pada malam ini dihitung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amalan soleh, dan apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang tak baik pun datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi disandarkan pada diri saya yang serba kekurangan daripada ilmu pengetahuan.
kurang persediaan. Jadi mohon ampun dan maaf. Wabihi wallahu ta'ala a'lam. Assalamu